Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan saudara dan saudari, Islam telah menetapkan kaedah pembahagian harta pusaka yang dinamakan sebagai faraid. Ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan waris yang layak menerima harta pusaka mengikut hukum syarak setelah diuruskan jenazah si mati, dilunaskan hutangnya iaitu hutang dengan Allah dari segi zakat, haji, fidyah dan kafarah serta hutang sesama manusia, dan dilaksanakan wasiatnya sekiranya si mati ada meninggalkan wasiat. Maka adakah saudara-saudari tahu bahawa seorang isteri layak untuk menerima harta suaminya sekiranya suaminya telah meninggal dunia? Ayuh kita lihat sebab-sebab mewarisi harta pusaka. Yang pertama, disebabkan kerabat atau keturunan. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan yang ada dari hasil kelahiran. Kerabat yang dimaksudkan adalah kerabat hakiki. Undang-undang Pusaka Islam tidak mengiktirafkan anak angkat walaupun anak angkat tersebut dibinkan kepada si mati. Demikian juga anak zina dan anak li'an. Kedua-duanya tidak dianggap anak yang sah dalam Undang-Undang Pusaka Islam. Yang kedua, inilah sebab yang difokuskan oleh saya pada hari ini, iaitu disebabkan perkahwinan. Yang dimaksudkan dengan perkahwinan ialah hubungan antara lelaki dan perempuan hasil daripada akad perkahwinan yang sah di sisi syarak, sama ada berlakunya persetubuhan ataupun belum berlakunya persetubuhan. Para ulama bersepakat apabila penceraian secara talak raj'i iaitu talak 1 atau talak 2, sama ada suami sihat atau sakit yang membawa kepada mati, maka suami atau isteri berhak mendapat harta pusaka apabila salah seorang meninggal dunia. Penceraian talak bain, sama ada bain sugra ataupun bain kubra, ulama bersepakat tidak mewarisi antara satu sama lain sekiranya salah seorang meninggal dunia. Yang ketiga, disebabkan kebebasan hamba. Jadi, jelaslah di sini bahawa seorang isteri tersebut layak untuk mewarisi harta suaminya apabila suaminya telah meninggal dunia. Namun, berapakah bahagian yang layak bagi seorang isteri? Terdapat dua keadaan bagi seorang isteri. Pertama, seorang isteri layak mendapat 1/4 daripada harta si suami sekiranya si suami tersebut tidak meninggalkan furuk waris. Apakah yang dimaksudkan dengan furuk waris itu sendiri? Furuk waris ialah tidak meninggalkan anak, cucu, cicit ke bawah. Itu adalah furuk waris. Kedua, isteri layak mendapat 1/8 daripada harta si suami sekiranya si suami tersebut meninggalkan furuk waris. Adakah saudara-saudari faham apa yang diterangkan oleh saya? Jika tidak, mari kita lihat secara lebih terperinci bahagian-bahagian isteri ini serta cara pengiraannya. Mari kita lihat keadaan pertama apabila isteri mendapat 1/4. Contoh keadaan, Ahmad mati meninggalkan seorang isteri dan ayah. Dalam hal ini hanya terdapat dua individu sahaja, maka isteri akan mendapat 1/4 kerana si mati iaitu Ahmad tidak meninggalkan furuk waris iaitu anak, cucu, cicit ke bawah. Manakala ayah pula akan mendapat baki asabah kerana si mati tidak meninggalkan furuk waris iaitu Ahmad tidak meninggalkan anak, cucu, cicit ke bawah. Maka dalam keadaan ini ayah akan ambil baki atas dirinya sendiri. Jadi mari kita kira berapakah jumlah wang yang akan diperolehi oleh isteri dan ayah. Dalam hal ini, Ahmad telah meninggalkan hartanya sebanyak RM6,000. Ini
Ini merupakan jalan kira yang agak ringkas kerana hanya melibatkan dua individu sahaja. Jadi di sini kita hanya mengira saham yang akan diperolehi oleh isteri. Maka di sini saham isteri ialah 1. Saham isteri ialah 1. Jadi secara ringkasnya 1/4 dikalikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan oleh Ahmad iaitu RM6,000. Maka si isteri akan memperolehi bahagiannya iaitu RM1,500. Jadi di sini ayah hanya mendapat baki. Maka baki dari RM6,000 itu ialah untuk ayah. Jadi RM6,000 ditolakkan dengan RM1,500 iaitu bahagian si isteri, maka ayah akan memperolehi wangnya iaitu sebanyak RM4,500. Okey, sekarang masanya untuk kita melihat keadaan kedua bila mana isteri mendapat 1/8. Contoh keadaan, Ahmad mati meninggalkan seorang isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang adik-beradik lelaki. Maka di sini isteri akan mendapat 1/8 kerana si mati iaitu Ahmad meninggalkan furuk waris iaitu 2 orang anak perempuan. Jadi 2 orang anak perempuan pula akan mendapat 2/3 kerana melebihi daripada seorang. Dan seorang adik-beradik lelaki akan mendapat baki. Sama seperti tadi, permulaan pengiraan kita akan mencari asal masalah. Asal masalah di sini ialah 24. Bagaimana kita dapat 24 menggunakan kaedah tabayun iaitu 8 kali 3 24, 3 kali 8 24. Jadi saham isteri ialah 3 manakala saham 2 orang anak perempuan ialah 16. Jadi total untuk 2 saham tersebut ialah 19/24. Jadi berapakah saham seorang adik-beradik lelaki ini? 24/24 ditolakkan dengan 19/24, kita akan dapat 5/24. Maka saham bagi adik-beradik lelaki tersebut ialah 5. Jadi totalnya ialah 24/24 dan masalah ini adalah masalah al-adilah. Dan seterusnya kita akan mencari wang yang akan diperolehi oleh isteri, 2 orang anak perempuan serta seorang adik-beradik lelaki. Jadi bagaimana untuk kita mencari? Pertama, kita harus mencari nilai untuk satu saham. Jadi RM2,400 dibahagikan dengan 24 iaitu asal masalah yang tadi. Manakala kita akan mendapat RM100 bagi satu saham. Satu saham bersamaan dengan RM100. Jadi pengiraan untuk isteri, saham isteri ialah 3. Saham isteri ialah 3. Saham isteri ialah 3. 3 darab dikalikan dengan RM100, kita akan dapat RM300. Saham bagi 2 orang anak perempuan ialah 16. 16. Saham 2 orang anak perempuan ialah 16. 16 dikalikan dengan RM100 didarabkan dengan RM100 bersamaan 1,600. Ini bagi 2 orang anak perempuan. Jadi untuk seorang kita kena bahagikan 2 dan seorang akan dapat RM800. Seorang anak perempuan akan dapat RM800. Manakala seorang adik-beradik lelaki sahamnya ialah 5. Saham adik-beradik lelaki ialah 5. Jadi 5 didarabkan dikalikan dengan RM100, maka jumlahnya ialah RM500. Maka di sini apabila kita tambahkan RM300, RM1600 dan RM500, kita akan mendapat jumlahnya iaitu RM2,400. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم